Shalom Bapak yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, Tuhan itu baik. 我们感谢主的恩典，上帝真的很好。 Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama di akhir tahun 2020 ini. 今天在2020年的年末，我们还可以一起敬拜，这是主赐给我 Setelah 们的 kita 恩 sudah 典。 memuji-muji Tuhan, 我们刚才已经先是唱诗赞美主了， kita sudah berdoa kepada Tuhan. 我们也已经向主祷告了。 Ini merupakan berkat tersendiri bagi gereja kita. 这是主赐给我们教会的特殊的恩典。 Saudara, atas nama pribadi dan keluarga ingin menyampaikan selamat Natal buat seluruh jemaat Tuhan 请 dimanapun. 允许我代表我自己和我家人，向各位弟兄姐妹说声圣诞快乐。 Kiranya sukacita, damai sejahtera, pengharapan Natal menjadi bagian kita masing-masing. 但愿圣诞的喜乐、平安、祝福成为我们生活中的一个部分。 Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita tunduk kepala kita 在 berdoa. 我们听到之前，我们先低头祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. 我们在天上的父，我们感谢你，因为你真好。 Engkau telah menyertai, memelihara, memberkati hidup kami sampai hari ini. 你直到今天已经赐福带领我们了， Dan kami bersyukur boleh beribadah kepada Tuhan. 我们的感谢主，今天还可以敬拜主。 Dan bersyukur untuk kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan. 我们的感谢主，我们还有这机会聆听主宝贵的话语。 Sebelum kami membaca, merenungkannya, kami mohon Roh Kudus menolong kami. 在我们还没阅读和思想你的话之前，恳求圣灵帮助我们， Supaya hati dan pikiran kami hanya terarah kepada Tuhan 让我们 saja. 的思想意念完全专注于父神。 Dengan demikian kami dapat menangkap maksud isi hati Allah bagi kami hari 因 ini. 此，我们可以今天了解主的心意。 Urapi kedua hambamu ya Tuhan. 主啊，恳求你恩膏你两个仆人， Dan pakai menjadi alat di dalam tanganmu untuk menyatakan isi hati Tuhan. 并且能够被你所使用来传达你的心意。 Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. 这个时候，我们已经预备好了，要聆听你宝贵的话 Di。dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的名祷告， Haleluya. 哈利路亚， Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin membaca satu teks firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang kedua sampai 12. Dan saya hanya bacakan di dalam bahasa Indonesia saja. Nanti setelah itu uraian firman Tuhan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin supaya menyingkat waktu, saudara ya. Waktu kita sangat limited, sangat terbatas, saudara ya. Nah, perhatikan firman Tuhan yang terdapat dari 1 Samuel pasal 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-12, demikian firman-Nya. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama yakni 20 tahun dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan menggunturkan dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Ayat 12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesanah. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di hari ke-161 di tahun 2020. 今天我们是进入了2020年的361天， Dan 4 hari lagi saudara kita akan mengakhiri tahun 2020 再 ini. 过4天我们就要结束2020年了。 Dan kita akan memasuki tahun yang baru tahun 2021. 我们将进入新的一年，就是2021年。 Saudara, jikalau kita kembali merunut waktu dan ingat saudara ke belakang, 要是我们回头望的话， ya sejak bulan Maret saudara Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID sudah masuk di Indonesia. 自从2020年3月份，总统宣布说，这个新冠肺炎已经发生在印度尼西亚了。 Saudara, saya kira setiap kita hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. 我想我们大家都活在害怕和担忧当中。 Dan hampir setiap hari saudara kita menghitung berapa yang positif, berapa yang meninggal, dan berapa yang sembuh. 每天我们都要计算被这个病毒感染的人有多少，得病的有多少，痊愈的又有多少。 Menurut laporan per kemarin tanggal 26 Desember, 根据昨天26号的统计数目， di Indonesia ada 706.837 yang positif COVID. 在印度尼西亚已经有76万8300个人 Ada 被病毒感染， 20.994 yang meninggal. 29603个人因为得病而死亡了。 Ada 576.693 yang sembuh. 有50多万个人痊愈了。 Setelah ketika kita mendengar jumlah ini semakin hari semakin meningkat, 当我们看见这个被这个新冠病毒感染而得病的人数逐日 sesungguhnya 增加 kita 的时 sedang 候， berada di dalam situasi yang penuh dengan was-was. 我们呢会感觉到害怕和恐惧。 Dan kalau kita ada hari ini sebagaimana adanya kita, 今天如果我们还能够活到今天的话， kita tetap sehat, 我们还是保持健康的 dan 身 Tuhan 体， berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepadanya, 并且我们还有机会来敬拜主。 maka kata yang paling tepat, paling pas kita ungkapkan pada hari ini ialah Ebenezer. 所以今天我们能够说出的最恰当的语言、最多的话语就是一便一谢。 Sampai di sini Tuhan menolong kita. 耶和华直到如今都帮助我们。 Saudara, ini kata-kata yang disampaikan oleh Samuel ketika bangsa Israel itu memenangkan peperangan terhadap orang Filistin. 当以色列人打败了非利士人的时候，撒母耳先知就说了这句话。 Nah, saudara, menarik sekali ketika Samuel mengambil sebuah batu, mendirikan sebuah batu dan katakan Ebenezer. 当撒母耳在这个立了一块石头，并且给这块石头起名叫以便以谢的时候， Sampai di sini Tuhan menolong kita. 直到如今耶和华都帮助我们的意思。 Saudara-saudara, ini tidak hanya sebagai ungkapan saja. 这不单是一种从口中说出的话而已， Ini tidak hanya sebagai sebuah tugu saja yang didirikan pada waktu itu. 这个呢不单是当时所立的一座石头 Tetapi ungkapan ini mempunyai implikasi bagi bangsa Israel dan bagi kita hari ini. 但是以便以谢这句话对我们对当时的以色列和我们都有很大的影响。 Ada 2 implikasi yang penting sekali yang kita pikirkan perlu renungkan pada hari ini. 今天我们对这句话要有深刻的思想和理 Ketika 解。 kita berkata, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan telah menolong kita. 当我们说一便以谢，就是说直到如今耶和华都还帮助我们的时候， Ebenezer, sampai hari Tuhan telah menolong saya. 一便以谢，直到今天上帝还帮助我。 Saudara, saya berharap ini tidak hanya sebagai pengakuan saja, 我希望这句话不单是我们的一种告白 tetapi ungkapan ini mempunyai implikasi bagi kita sebagai orang percaya. 但是对这句话对我们这些信徒有很深刻的影 Implikasi 响 yang。pertama adalah sebagai tugu peringatan untuk kita tahu diri dan bersyukur kepada Tuhan. 这块石头告诉我们，我们应该对主感谢。 Saudara-saudara, menarik sekali di sini dikatakan bahwa ketika mereka menang atas pertempuran itu, 这里告诉我们，当以色列人打败了非利士人的时候， maka Samuel mendirikan tugu itu. 所以他们就立了这块石头。 Saudara, menarik sekali menurut saya memang penting kata Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong kita. 对我来说，一便一谢，就是说，直到如今，上帝都还帮助我们。这句话是很引人注意的。 Yang paling penting kita pikirkan adalah bagaimana perjalanan hidup kita, proses kita mencapai kepada hari ini Tuhan menolong kita. 我们应该思想一下，上帝如何帮助我们，让我们可以继续走到今天。 Di dalam teks pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, 在刚才所读的
经文当中。 Mengkisahkan tentang situasi keadaan bangsa Israel yang hidup di dalam ketakutan. 那这段经文描述了当时以色列人活在恐惧当中， Mereka takut dengan ancaman musuh laten mereka yaitu bangsa Filistin. 他们很怕他们的仇敌就是以色列人的威胁。 Kalau saudara baca di dalam pasal 4, saudara, bangsa Israel ini berkali-kali, paling tidak 2 kali, saudara, mereka mengalami kekalahan di Mizpah. 这里呢，在第4节说，以色列人至少2次呢， Ada ribuan orang yang meninggal. 有1000多个人死掉了。 Sehingga situasi ini membuat bangsa Israel semakin hari semakin hidup berketakutan. 因此呢，这个情势让以色列人一天比一天更加感觉到害怕了。 Bahkan yang ironi adalah bahwa tabut Tuhan itu sudah direbut oleh orang Filistin, dibawa oleh orang Filistin ke bangsa mereka. 更具有讽刺的是，他们的月桂也被非利士人抢走了。 Tetapi justru menarik sekali pada waktu mereka sedang hidup dalam ketakutan dan dibayang-bayang oleh ancaman daripada musuh orang Filistin. 当以色列人活在恐惧中，害怕受到非利士人的攻击的时候， Lalu mereka datang kepada Samuel dan minta supaya Samuel doakan mereka. 他们就来到撒母耳面前，要求撒母耳向上帝祈求祷告。 Hal yang menarik di sini adalah, menurut saya ayat kuncinya adalah ayat yang ketiga. 对于我来说，这里有一个很关键的经节，就是第3节。 Perhatikan ayat yang ketiga, saudara. 请注意第3节说的吧。 Ayat yang ketiga berkata begini, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para Asytoret dari tengah-tengah kamu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, beribadahlah hanya kepadanya, maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. 第3节这样说：撒母耳对以色列全家说：“你们若一心归顺耶和华，就把外邦的神和亚斯他路从你们中间除掉，专心归向耶和华，单单的侍奉他，他必救你们脱离非利士人的手。” Kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri. 要是我可以用我自己的话来解释这节经文的话， Samuel katakan kepada mereka, kalau kamu mau menang, kalau kamu mau Tuhan tolong kamu, 所以撒母耳说：“你们如果要想取胜，想让上帝帮助你们， kamu harus bertobat. 你们必须悔改， Tinggalkan penyembahan-penyembahan berhalamu. 你们应该要除掉你们所拜的偶像， Kembali kepada Tuhan 一心归向耶和华， dan percayalah kepada Tuhan 并且相信耶 dan 和华， beribadahlah kepada 并且 Tuhan, 向他侍奉 berseru kepada Tuhan, 向他呼求吧。 maka Tuhan akan mendengar doamu 那么神将聆听 dan 你 Tuhan 的 akan 垂听的 melepaskan 祷 kau 告， dari ancaman musuh. 并且让你脱离非利士人的威胁。 Dan menarik sekali saudara bahwa bangsa Israel taat melakukannya. 引人注意的是，以色列人听从了撒 Di 母耳的 dalam 话 ayat 6 berkata begini, setelah berkumpul di Misa mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang-orang Israel di Mizpah. 第6节说，他们就聚集在美斯巴，打水浇在耶和华面前。当日禁食说：“我们得罪了耶和华。”于是撒母耳在美斯巴审判以色列人。 Pada waktu bangsa Israel bertobat di hadapan Tuhan, 当以色列人在上帝面前认罪悔改的时候， Tuhan melepaskan mereka dari ancaman musuh. 那么上帝就让他们脱离敌人的 Ketika 手， mereka mengalami kemenangan. 他们就打了胜仗。 Setelah menarik sekali, Samuel mengambil sebuah batu dan membangun sebuah tugu dan katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan 于 menolong. 是撒母耳就立了一块石头，并且给那块石头起名叫以便以谢，意思说到如今耶和华都帮助我们。 Saudara-saudara, menarik sekali kenapa Samuel mendirikan batu itu. 为什么耶和华要立这块石头呢？ Ternyata menurut saya saudara, Samuel ingin supaya mereka selalu ingat dan ingat dan ingat dan ingat perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. 根据我的历史，撒母耳要以色列人永远的记得上帝曾经对他们施给他们的好处和恩典。 Saudara-saudara, bangsa Israel ini adalah bangsa yang mudah lupa tentang perbuatan Tuhan. 以色列民是一个常常忘记上帝恩典的民族。 Berkali-kali mereka diingatkan, berkali-kali mereka jatuh di dalam dosa, dan dosa itu adalah dosa pengkhianatan menyembah kepada ilah-ilah lain. 他们多次被警告，不是他们多次都得罪了上帝，他们敬拜上帝所憎恶的其他的所谓的神。 Dan ketika ada pertobatan di tengah-tengah bangsa Israel, 当他们有悔改的机会的时候， Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. 那么神就让他们打了胜仗。 Menurut Samuel bahwa itu penting diingat. 根据撒母耳说，以色列人必须永远记着， Supaya mereka tidak kembali kepada hidup masa lalu. 让他们不要再回到过去的罪 Supaya 恶 mereka 生活 tidak 中， kembali kepada ilah lain. 让他们不要再归向其他的 Supaya mereka 神， hanya beribadah dan percaya hanya kepada Jangan Allah mereka mereka di dalam Yahweh atau Jehovah itu. 让他们单单相信并且侍奉耶和华。
Susah yang dikasih di dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹， Mengingat akan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. 当我们记着上帝奇妙的作为的时候， Membuat kita bersyukur kepada 我 Tuhan. 们能够向他感恩。 Di dalam Mazmur pasal 105, 在诗篇105篇里， ayat yang kelima saudara ya. 在第5节说， Daud berkata begini, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. 你们要纪念他奇妙的作为和他的启示，并他口中的判语。 Jadi umat Tuhan diajak untuk mengingat perbuatan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dan penghukuman-penghukuman yang Tuhan yang sudah lakukan di masa lampau. 所以上帝的子民被提醒，要记得上帝的奇妙作为、启示和他曾经下的刑罚。 Ketika kita mengingat keajaiban penyertaan kuasa Tuhan di dalam hidup kita sampai hari ini, 当我们思想直到今天，上帝在我们生活中的奇妙的作为和启示 maka 的时候 hati，kita penuh dengan ucapan syukur 所以 kepada 我们 Tuhan. 心中就充满感恩了。 Saudara, menarik sekali karena kalau kita ingat perjalanan hidup kita sampai hari ini, 我们如果想到直到今天我们所走过的人生道路的话， saya kira ya pasti kita bersorak-sorai, 我相信我们大家都会欢呼喜乐， pasti kita mengatakan puji Tuhan, haleluya. 我们一定会说感谢主，哈利路亚。 Dan yang pasti yang gampang dan sederhana bisa kita lakukan bersyukur kepada Tuhan. 所以呢，我们会做的就是向神感恩。 Kalau saudara lihat di Mazmur itu ketika Daud mengatakan ingatlah perbuatan Tuhan. 当这个大卫在诗篇第105篇 Ayat 5节说 1, ayat 1, 纪念他 ayat 2, 奇妙作 ayat 为的 yang 时候， ketiga itu adalah ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan. 所以前面的几节经文就是大卫邀请以色列 Apa 民 artinya 来 kita 称谢 bersyukur 耶和 kepada 华。 Tuhan? 我们为什么要感恩呢？ Kita tahu kalau kita ada hari ini bukan karena kuat gagah kita. 我们知道今天我们有今天的日子，并不是靠我们的能力， Karena kuasa Tuhan menolong kita. 而是因为上帝的以大能来帮助我们。 Kalau kita sehat hari ini, 今天如果我们还有健康的身 bukan 体， karena hebat kita, 不是因为我们有能力， gunakan kemampuan kita, 不是靠我们的 tapi 本事， semata-mata karena pertolongan Tuhan bagi kita. 这完全是因为上帝帮 Itu 助了我 sebabnya 们。 saya selalu berkata Tuhan itu baik. 所以呢，我总是说上帝真好， Apapun yang terjadi dalam hidup kita, 不管在我们人生发生什么 sampai 事， hari kalau kita ada seperti mana kita ada hari ini, 如果今天我们成了何等样的 karena 人， Tuhan selalu baik dalam hidup 因 kita, 为上帝在我们生命中总是 memelihara 赐福 kita 好处 dan memberkati kita. 并且呢眷顾我们，并且 Dan 赐福 hati 了 kita 我 penuh 们， dengan syukur. 我们心中充满感恩。 Saudara-saudara, hari Minggu lalu saya diajak satu keluarga makan siang bersama. 上个礼拜我和家人一起出外吃饭， Seorang ibu kira-kira umur sudah 60-70. 有一位大约60-70岁的妇女， Dia berkata begini, Musa sudah boleh datang ke gereja tidak? 她问我，她说牧师，我现在可以到教会去敬拜 Iya, 吗？ saya bilang belum boleh. 我说还不能够， Ya, apalagi sudah lanjut usia. 尤其是上了年纪的 Dia 会友。 berkata begini, kalau saya datang ke gereja saya mau bersaksi. 他说如果我能够到教会，我要做见证。 Saya bilang boleh, nggak apa-apa 我说 bersaksi. 我说可以，你可以做见证 Tapi，kesaksiannya apa? 但是你的见证是什么呢？可 Dia 以告 mulai 诉我吗？ menceritakan setelah bulan Maret yang lalu di awal tahun ini. 他就讲到今年3月份的时候， Ibu ini dinyatakan kena kanker. 这个妇女呢得了癌症， Saudara, waktu dia masuk di rumah sakit dia sempat tidak sadar 10 hari. 结果呢在医院里住了10天， Menjalani operasi. 并且接受了手术。 Kemudian dia ceritakan pada waktu dia selama 10 hari tidak sadar. 他说在这10天里，他都昏迷不醒。 Dalam penglihatannya surah dia lihat di kiri kanan banyak sekali orang yang mati yang sudah tidak bernyawa. 他看见他左右两边有很多已经死人。 Tapi di antara banyak orang yang sudah mati itu dia lihat ada sosok di atas sana yang berbaju putih dan dia katakan itu Yesus. 但是在那死人中间，他看见前面有一个人站着，那就是耶稣。 Dan Tuhan memberikan kesempatan dia untuk hidup lagi. 结果呢，神还赐给他生命气息。 Hari Minggu kemarin tanggal 20 dia sehat-sehat dan mengajak kita makan bersama. 然后呢，在那个20号那天，他带着健 Dia 康 bilang 身 saya 体 mau 出来吃饭。 bersaksi. Saya mau bersaksi. 他说我要做见证。 Kalau kita saudara menyadari bahwa apa yang kita alami hari ini, kita sehat, kita kuat, kita diberikan kesempatan untuk hidup oleh Tuhan. 如果我们想到今天我们还有健康的身体，神还把生命气息赐给我们，活到今天 Tidak 的 ada 话， alasan untuk tidak bersaksi dan bersyukur kepada 我 Tuhan. 们不能够不向人见证上帝的好处。 Yang kedua di sini, saudara. 第二点呢， Implikasi yang kedua di sini adalah 第二个影响是什 sebagai 么呢？ peringatan ya atau tugu peringatan untuk berserah kepada Tuhan. 就是说我们要全心全意的交托给上帝。 Kalau pertama tadi
peringatan untuk bersyukur kepada Tuhan. 如果第一点呢是提醒我们要不住的感恩， Yang kedua adalah peringatan kita untuk berserah kepada Tuhan. 第二点是提醒我们要全然交托。 Saya kira pada waktu Samuel mendirikan batu itu sebagai tugu peringatan, 当我想当撒母耳立这块石头作为纪念的时候， tidak hanya sebagai memori mereka ingat bahwa Tuhan telah menolong mereka. 不单单让你们记得上帝曾经帮助他们， Tapi Samuel ingin saudara supaya mereka ingat bahwa Tuhan yang pernah menolong mereka adalah Tuhan yang sama hari ini dan yang akan datang memimpin hidup mereka. 撒母耳将提醒以色列人，今天帮助他们的神，他们是以后永远都与他们同在，帮助他们的神。 Saudara-saudara, saya kira ketika kita mengingat segala kebaikan Tuhan di masa lampau, 如果我们想起过去神赐给我们的各种 begitu 好处， ajaib memimpin hidup kita sampai hari 并 ini. 且那个奇妙的带领我们今天活 Saudara 到 jangan 今 pernah 天， lupa, 我们绝对不能忘记， Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, 我们的神是同样 Tuhan 的 yang 神， tidak pernah ingkar janji, 这个神从来不会违背他 Tuhan 的 yang 诺 tidak 言， pernah berubah, 他从不改变， Dia tetap memimpin hidup engkau hari 他继 ini 续带领我们的人 dan 生 untuk 到以 memasuki 后， tahun yang akan datang. 并且我们可以进入未来的一年。 Tahun 2021 tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi. 2021年会发生什么事，我们都不知道。 Apakah kita masih menghadapi pandemi COVID-19? 我们是不是还面对着这个新冠肺 Apakah 炎？ semuanya sudah lancar-lancar saja? 是不是一切都已经很 Tidak 顺 ada 利 seorang 了？ pun yang tahu. 没有人一个知道的。 Tapi saya mau beritahukan kepada saudara, 但是我想告诉弟兄姐 Tuhan 妹， yang berkuasa atas segala sesuatu, 神掌管一 yang 切， memberikan kemenangan kepada kita hari ini. 他今天给我们胜利。 Dia ada Tuhan yang sama memimpin kita di hari-hari yang akan 同 datang. 样的神也将带领我们进入新的一年。 Saya ingat sekali saudara pada waktu saya masih kecil, 我记得当我还小的时候， kami ada 8 bersaudara, 我有8个兄弟姐妹， papa saya pendeta desa. 我的爸爸是乡村里的牧师。 Satu hari kami tidak ada makan. 有一次我们没东西吃， Bayangkan kami anak 8 orang kecil-kecil. 我们说8个孩子还很小 Papa katakan kepada kami, 爸爸对我们说 jangan khawatir, 不要怕， Tuhan pasti kasih kita makan. 神一定供应我们。 Kalau sebelum-sebelumnya Tuhan kasih kita 如 makan, 果以前上帝已经让我们有 hari 食物 ini 吃， Tuhan pasti kita kasih makan. 今天神一定也把食物赐给我们 Besok 享 Tuhan 用， kasih kita makan. 到以后也是赐给我 Saudara 们享 saya 用。 kagum sekali dengan apa yang Papa katakan kepada kami. 我非常敬佩爸爸对我们所 Dan 说的 memang 话。 saudara, satu kali saudara, saya lupa apakah hari itu atau hari setelah itu saudara, ada seorang bapak yang membawa karung. 可能是第二天吧，有一位先生带着一包礼物来， Lalu meletakkan itu di depan rumah kami. 他就放在我家门前。 Dan tahu saudara, itu beras jatah pemerintah, itu beras zaman dulu saudara ya. 原来这个是政府所配给的大米。 Ya saya ingat sekali kalau di tanak nasinya saudara itu keras sekali. 如果把那个大米握在手中， Jadi 感觉是很粗糙的。 Mama nanakan nasi itu buat kami tidak ada campurannya, hanya campur air saja lalu dicampur air panas, kasih garam terus kasih ke kami. 妈妈就把那个大米煮成饭，浇一些盐让我们吃。 Waktu kami berdoa, Papa katakan begini, Tuhan enakanlah makan ini pada mulut kami. 爸爸祷告说：“神啊，恳求你让我们吃得很香。 Dan saya ingat sampai hari ini. ”我知道今天我还记得， Apa yang Papa katakan itu saudara begitu menguatkan saya dan sampai hari ini saya pegang erat-erat bahwa Tuhan yang dulu menolong kita, Tuhan yang sama menolong kita hari ini. 爸爸的话提醒我，我相信过去已经帮助我们的神，直到今天他还会帮助我们。 Awal tahun ini kami sekeluarga menghadapi pergumulan yang cukup serius. 这个年初，我们一家人面对一个很重大的问题和困难。 Lalu kami sama istri kami diskusi bagaimana keadaan kita. 我就跟妻子讨论一下我们 Saya 全家 bilang 的 kepada 光景 istri, 如何。 istri saya jangan khawatir, Tuhan yang pernah menolong kita sampai hari ini. 29 tahun dalam pelayanan dia, Tuhan yang sama memimpin kita dan juga menyediakan apa yang kita perlukan di masa 太太 yang 对 akan 我说 datang.：“ 不要怕吧，上帝过去已经赐福我们，他将继续带领我们走 Dan 过 puji 我们 Tuhan 以后的 saudara, 日子。 hari ini saya ada sebagaimana adanya saya. 我感谢神，今天我成了何等 Tuhan 样的 memberikan 人， kesehatan dan kekuatan. 我还有这个健康和 Tuhan 本事 memelihara dengan segala kecukupannya. 因为他供应我们一 Dan 切所需 begitu，ajaib pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. 所以在我们一家生活中有看见了上帝奇妙的 Saudara, 作为。 ketika kita ingat Tugu, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. 当我们记得那块石头叫做一变一些的，直到今天， Maka 耶和华都 percayalah 帮助我 saudara, 们 Tuhan yang sama memimpin hidupmu hari ini dan masuk tahun yang akan datang. 我们应该相信，今天既然上帝已经赐福我们，他将继续带领我们走到新的一年里。 Satu bagian firman Tuhan yang saya ingin baca untuk menutup firman Tuhan hari ini. 今天我还有一节经文想念给大 1 家 Tesalonika 听。 pasal 5 ayat yang ke-24 berkata begini, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. 帖撒罗尼迦前书第5章第24节说：“那照你们的本是信实的，他必成就这事。”
Mari kita saudara untuk memasuki tahun yang akan datang. 当我们还没进入新的一年的时候 Ingat，akan segala kebaikan Tuhan di masa lampau. 我们想起以往上帝赐给我们的各种好处， Ebenezer sampai hari Tuhan 一 menolong 遍一 saya. 切，到如今耶和华都还帮 Dan 助我 dia 们。 Tuhan yang akan terus menolong kita untuk tahun yang akan 同样的，神也将帮助我们进入新的一 berjalan 年里， bersama Tuhan dengan penuh kemenangan. 让我们以全然的心来以总图， Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 让父神赐福我们大家。 Mari kita berdoa. 来，我们一起祷告。 Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. 主啊，我们感谢你的话， Tolong kami untuk mengertinya 帮助我们能够理解你的话， dan menghidupinya di dalam hidup kami. 并且能够在我们生活中行出来。 Kalau hari ini kami berkata Ebenezer, 如果今天我们说一遍一切， sampai di sini Tuhan menolong, 直到如今，神还帮助我们， maka kami sangat yakin 并且我们非常相信， Engkau Allah yang sama, 同样的神 nyatakan kebaikan-Mu dan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu, pimpinan-Mu untuk kami di tahun-tahun yang akan datang. 带领我们在未来的一年，给我们祝福，给我 Kami 们力 ingin 量和 berjalan 本事。 kami ingin berjalan bersama dengan 我 Tuhan 们愿意与神同行， sampai selama-lamanya. 直到永远。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名 Haleluya 祷告，哈利路亚， Amin. 阿门。